Hai, selamat datang Uzai Studio Lab. Hari ni saya nak share dengan anda semua tentang frekuensi ataupun equalizer. Macam mana kita nak EQ dan apa yang perlu kita buat. So EQ ni adalah sesuatu frekuensi yang kita kena pisahkan dalam masa kita mix. So kita tak nak sound dia madi macam bass sangat, booming ataupun bunyi box So kita kena pisahkan. Kadang-kadang kita selalu main level kan. Kalau kita gitar tu ke kita kurang dengar, kita naikkan level. Tapi sebenarnya kadang-kadang disebabkan frekuensi dah bercampur dengan yang lain-lain tu, kita kurang sikit dengar gitar tu. So apa yang perlu buat, mungkin kita kena cut sikit dia punya, daripada 80Hz tu kita kena naikkan sikit sampai yang kita boleh dengar, ataupun kita naikkan sikit 5K ke 8K ke kan. So kadang-kadang benda tu boleh menyelesaikan kitanya masalah kita lah. So saya ada chart untuk saya kongsikan dengan anda. Jom. Okey, dekat sini kita ada chart. Nanti saya share dengan awak dia punya website dia, ada dalam description dia. So kalau kita nampak dekat atas sini male, senarai-senarai dia, vokal untuk vokal, male, female, kick dan seterusnya macam-macam. So dekat sebelah kanan ni kita boleh baca spektrum data, instrumen data yang dekat atas ni. So kalau kita tengok dekat male ni, dia tulis daripada 100 So bawah daripada 100 ni, kalau diikutkan dalam frekuensi chart ni, kita kena cut lah high pass So kita tak perlu frekuensi bawah daripada 100 ni. So bawah daripada 100 ni kita bagi laluan kepada macam kick ke, macam bass gitar sikit ke. Okay, so kita boleh baca dekat sebelah kanan tu dia punya spektrum data, mid range dia, frekuensi range 250Hz sampai 2000kHz. Low order harmonics of most instruments too much 500 hingga 1000K can be honking, maknanya boleh jadi bunyi, boleh bunyi box too much 1K sampai 2K can be teeny pula boleh mana boleh nipis boleh thin. Lepas tu instrumen data dia tu male vocal fullness 120Hz, boominess 240Hz presence recognition dia 2 kilo sampai 4 kHz, sibilance 4 kHz hingga 9000 kHz. Lepas tu breathe air 10 kHz hingga 16 kHz kat bawah tu kita boleh tengok lagi dia punya ear sensitivity lah Lepas tu dekat bawah tu dia punya panduan graf color merah, color kuning. So ini at least kita adalah panduan, kita punya knowledge tentang apa yang perlu kita buat. Tapi taklah semestinya kita perlu ikut benda ni. Kita perlu gunakan kita punya telinga juga. Okay. Dekat bawah ni ada tulis frekuensi dia. A440 ni adalah frekuensi yang distandardizekan satu dunia untuk kita tune kita punya gitar, ataupun piano, ataupun alat tradisional ataupun alat woodwind, brass ke 440 tapi ada juga orang main bawah ataupun atas, mengikut keperluan masing-masing lah. So yang ni kita boleh target lah dekat mana, dah ada chart ni kita boleh target dekat mana yang perlu kita bagi perhatian, ataupun dia memberi efektif bila kita menggunakan EQ kita. Okay, so benda-benda ni lah yang saya cakap tu kita perlu pisahkan ataupun kita perlu naikkan, ataupun kita perlu cut, ataupun boost at least kita ada panduan lah, ataupun knowledge dekat mana katakan kick ni, kita boleh baca dekat instrumen dia bottom punch dia dekat 15 hingga 100Hz ni, dia punya bottom dia dah, dia punya sound weight berat dia tu. Lepas tu fullness dia tu 100, attack dia tu 3 kHz hingga 5 kHz. Lepas tu dia punya hollowness ni, dia punya box lah, boxy-nya sound kan, macam bunyi kotak tu, muddiness bunyi kotak tu 400, muddiness below daripada 800. Tu semua at least kita tahu, tapi tidak perlu kita ikut
sebulat-bulat benda ni lah. Walaupun pun kita kena ikut kita punya quality sound. Okay, kita tengok kepada kita punya door So okay, kita boleh tengok. Okay, kita boleh dengar ni. So kita boleh tengok EQ kita ni daripada bawah ni sampai 20Hz semua kan. So kalau ini ikut cita rasa masing-masing tak, tapi selalunya lah paling minimum pun kita mesti cut 20 Hz ni. Manusia boleh dengar sampai paling rendah pun 30 ke atas. Okay, 20 kHz dan dia punya boxy dia dekat tengah-tengah ni. So kalau you nak naikkan, kalau bunyi kick ni kita naiklah dalam 60 ke 60 hingga 70 tu dia punya sedap lah untuk kick. Katakan macam ni ke, kita boost lah berapa 3 dB ke 4 ke, terpulang masing-masing ni. Terpulang pada kualiti. Untuk kick ni kita boleh naikkan dekat 5 ni pun kita boleh. Kita naik sikit-sikit dekat 4 5 ke, untuk dia punya, untuk bagi dia punya snap dia. Okay, ataupun kita low pass filter dia kita boleh cut di antara 5K ni pun boleh, 6K pun boleh. Terpulang tengok kualiti kita punya, kualiti audio lah. Okay, tekan kalau bass pula. Okay, default dulu. Okay, ni pun sama juga. Kalau saya selalu cut dalam 20Hz. Seterusnya kalau kita hantar mastering pun dia akan start daripada 20. Tengok macam saya ni sekarang ni saya pakai sampler. So dia tak booming sangat lah. Sekejap apa tak jalan nak. Okay, katakan kalau saya nak boost pun saya akan boost di antara sini 80 ke 100 saya akan boost lah. Kita tengok. Sebab frekuensi yang untuk ada juga kita teknik kita macam katakan kita naikkan yang kick tadi 60. So dekat bass sini frekuensi 60 kita turunkan dia. So kita tak nak dia clash dengan kick. Ada juga yang buat teknik macam ni. Tapi ada juga yang kita gunakan untuk untuk dalam masa kita sidechain pun ada juga. So yang ni tak payah usik sangat lah kan. Tu terpulang pada masing-masing kan tu. Tu nanti sidechain semua tu nanti kita pergi ke konten lain lah. Macam ni bass kita cut, kita low pass ataupun high cut. Kalau kita nak just bunyi bass saja, tak nak langsung highs dia, kita tengok kita punya lagu macam ni pun boleh.
Okey, satu lagi cara teknik kita EQ, kadang-kadang kita selalu boost, bila kita boost ni, kadang-kadang kita akan boost juga yang low noise ni. So kena hati-hati, dan bila kita boost, selalunya kita mesti boost yang lain-lain. Kita boost yang ni lah, kita boost yang ni dah, semuanya boost, dan semuanya akan yang low noise ni, yang bawah-bawah ni pun akan naik. So kita kena jaga-jaga. Kalau saya akan cut lah dulu. Saya akan cut dulu mana yang saya rasa kita kena pisahkan dengan yang lain-lain. So baru saya akan boost sikit-sikit. Macam tu lah. So yang tu saja saya nak share. Saya tak nak share lebih lanjut lagi tentang EQ ni, sebab dia banyak kita praktikkan masa kita mixing. So at least kita ada benda yang kita guide. Yang macam tadi yang dalam website tu, saya ada bagi guide untuk chart mana satu yang kita perlu boost untuk diberi perhatian dekat mana yang sedap lah. So tu boleh jadikan pedoman. Apa-apa pun macam saya cakap tadi, kita perlu tahu kita punya kualiti audio kita, dan baru kita boleh buat benda-benda macam ni. So apa-apa lagi, next kita akan pergi kepada mixing setelah kita dah belajar, setelah saya dah share tentang compressor dengan EQ, dan baru kita boleh mix. Sebab bila kita mix, dua peranan ni yang paling penting sekali untuk dalam audio. Okay. Jangan lupa subscribe, komen kat bawah. Bye bye.